Kish, 18 April adalah tarikh di mana kita merakamkan episod ini. Tak berapa hari lagi kita nak menyambut antara perayaan terbesar kita. Kita dah nak masuk festive season. Mood kita pun baik-baik saja. Tak ada masalah berbangkit yang akan kita... Tak, mood kita baik. Jangan sorok Faiz. Mood kita baik sebab gaji kita on time. Kita saksikan Bola Itu Live episod minggu ni. Faiz, ini adalah minggu yang sangat-sangat mixed emotions lah. Sebab on one hand, aku look forward to untuk lupakan sedikit bola sepak selama beberapa hari yang akan datang ni sebab hari raya. Aku fokus nak cari makanan raya, fokus nak pergi beraya rumah kawan. Bersilaturahim lah. Cuma tahun ni aku sedih sikit sebab tahun ni aku tak jadi balik Ipoh. Ayo. Aku macam fikir pasal traffic, fikir pasal jam. Lepas tu mak aku pula nak datang KL. So aku macam mungkin tak jadi balik Ipoh lah. Which is selalunya kalau balik Ipoh tu meriah sebab semua kawan-kawan sekolah aku semua kat Ipoh kan. Tapi tak jadi balik tahun ni. So mungkin kat KL je. So benda tu sedih sikit. Tapi aku still look forward. Ada beberapa rumah rakan yang akan aku kunjungi. Di sekitar Lembah Kelang lah. Di sekitar Lembah Kelang. Aku tahu hang akan balik Melaka dulu. And then hang akan balik Kedah, Gurun kan. Tapi even in a week yang mana emosi kita tu sedikit mixed, apa ejem permah hang untuk minggu ni? Ada beberapa calon. Contoh dia title race Premier League yang dah masuk ke babak-babak penentuan dah ni. Hang mesti tengok cerita Suits. Tengok. Dia kira kalau masa-masa sekarang ni di Premier League, kalau dalam cerita Suits, Harvey Specter dah keluar daripada office dia. Oh, dah keluar dah. Dah pergi on ground. Maknanya tu dah pergi buat off-court settlement. Tak borak lah. Off-court settlement satu. Tak pun dia pergi ke penjara borak dengan dia punya klien. Harvey Specter. Yes. Itu perumpamaan dia. Ada juga Antoine Griezmann yang makin dahsyat. Permainan dia makin dahsyat. Stats dia makin dahsyat. Sebab dia dahsyat sebab apa? Sebab first half of the season struggle. As a matter of fact, beginning of the season pun struggle dia. Tapi sekarang ni memang pemain utama yang tak boleh dihilangkan oleh Atletico sama sekali lah. Tetapi ejen permang aku adalah pasukan Liverpool FC yang berjaya bangkit dan memenangi perlawanan di Ellen Road 6-1, Kish. 6-1. Dia orang memang pakar kemenangan besar. Season ni banyak dah dia orang kemenangan besar. 9 menang kan? 9, 7 dengan Manchester United, 7 dengan Rangers juga. 7 dengan Rangers. Dengan Napoli dia kena 5-2. 5-2 kau apa? Okey. Tapi dia pakar menang besar. Walaupun tak konsisten, walaupun ada kemungkinan yang selepas dia menang besar tu dia kalah 1-0, tetapi kemenangan besar always sweet. Betul. Sentiasa membuatkan penyokong-penyokong rasa puas. Dan aku imagine bila penyokong-penyokong Liverpool yang bangun pagi nak pergi kerja, yang miss perlawanan semalam, tengok live score, mesti mereka sangat gembira dan sangat puas hati daripada segi permainan. Sebab terus terang kita ada sesi sidang semalam, jadi aku terlepas perlawanan tu. Aku baru tengok highlight tadi, tak sempat tengok full match. Aku tahu yang itu adalah one of those games yang setiap kali Liverpool serang nampak macam nak skor. Itu kira semua yang mereka lakukan menjadilah semalam. Jadi lama juga ni aku tak nampak permainan Liverpool macam ni. Sebenarnya mereka layak ada satu lagi sensational win 2 minggu lepas berlawan dengan Arsenal kan. Tetapi kita sebenarnya tahu apa yang Ramsdale minum sebelum game. Betul. Sehingga akan menafikan kemenangan sensasi Liverpool tersebut. Tetapi semalam tak ada apa yang boleh dilakukan oleh Leeds. Completely humiliated dekat kandang mereka sendiri, melawan dengan pasukan Liverpool. Jadi tahniah dan sedikit sebanyak itu meremangkan bulu remaku kerana akhirnya aku tahu yang musim ni Liverpool adalah pakar menang dengan jumlah jaringan yang besar.
Aku bila borak about Liverpool ni, it's been such a weird season. Sebab kita tengok kedudukan mereka di carta Liga nampak macam struggle. Tapi rekod mereka di Anfield tak masuk akal. Kalah sekali je. On top of that, bila kau tengok jumlah kemenangan-kemenangan besar yang diorang dapat musim ni pun macam tak masuk akal juga. Nak balancekan semua nasib yang menimpa mereka tu macam tak logik. Faham tak? Selalunya kalau hang tengah going through a struggling season, hang tak adalah akan menang besar banyak ke ataupun tak adalah dari record home macam tu kan. Record home macam tu. So it's just a chaotic season. And that's why susah untuk kita nak sebut Liverpool ni krisis besar ke tak, sebab it can change within the snap of a finger. Semuanya boleh berubah. Segalanya boleh berubah. And aku yakin dalam konteks musim depan juga segalanya boleh berubah dalam tempoh masa yang singkat, provided transfer window mereka dimanfaatkan dengan positif hujung musim ni. Aku rasa this end of the season, this summer transfer window ni akan jadi antara yang paling menarik untuk kita perhatikan pasukan Liverpool. Sebab apa yang diorang buat dalam transfer window ini akan shape the next 4 to 5 years. Ya, betul. So this is a huge transfer window. Setuju tak kalau aku cakap yang Liverpool tak jauh sangat daripada kejayaan. Tak jauh. Tapi pada masa yang sama tak jauh sangat daripada malapetaka. Betul. Yeah? Aku setuju. Diorang seolah-olah tengah berjalan on a tight rope. On a tight rope. Hang nak sampai hujung tu dekat je lagi tu. Hang sampai hujung tu, hang ada satu era yang baru. Tapi kalau buat silap, terjatuh, game over. So it can go either way. Ejen rumah aku, Faiz, minggu ni, aku selalunya jarang aku pilih Man United sebagai ejen peremang. Sebab Man United tu adalah staple. Setiap minggu aku akan tengok. Ejen peremang ni sesuatu kenikmatan yang aku cari di tempat lain, yang aku takkan dapat. Tapi Man United minggu ni, bagi aku satu kenikmatan yang sangat baik. Bila aku dapat tahu sebelum perlawanan yang Marcel Sabitzer ditarik keluar tu, reaction aku dah macam, kau serius lah? Like, ni apa hal ni? And aku dapat tahu information tu lambat. Maklum lah sebab Twitter aku dah kena hack sekarang. So aku tak ada di Twitter. Salam takziah. So, ada orang WhatsApp aku beritahu Marcel Sabitzer tak main. Member aku. So aku macam, Sabitzer, time tu baru aku Google, cari kat Instagram, like, kenapa? Injured rupanya. And then I'm like, apa lagi yang kita deserve? Sebab bersepah kecederaan kita, seorang pulih, seorang lagi pula cedera. Seorang lagi pula pulih, seorang lagi pula cedera kan. Martial dengan Eriksen balik, Sabitzer out, Rashford out, Lisandro Martinez Garnacho out, Varane out, Luke Shaw out, Malaysia pula Sony. So aku dah macam, here we go. Ini akan memberikan satu malam yang cukup sukar. Tapi realitinya United membawa masuk Christian Eriksen. Dan gandingan di antara Eriksen, Casemiro dan Bruno, Faiz, adalah satu partnership yang bertahun-tahun aku ketagihkan sebagai seorang penyokong Man United. Hang kena sedar, bila bola sepak mula evolve jadi bola sepak yang lebih moden dengan pemain-pemain tengah yang lebih technically gifted, pasukan-pasukan lain dah mula mendapatkan pemain-pemain tersebut. Yang pioneer dia Barcelona dengan Xavi, Iniesta. Kemudiannya even Man City di bawah Roberto Mancini, ada pemain-pemain seperti Yaya Toure yang sangat technically gifted. And Liverpool in the last 5 years, ada pemain-pemain seperti Gini Wijnaldum dan Fabinho yang sangat technically gifted. Pada masa yang sama, ada pasukan Chelsea yang ada N'Golo Kante, Kovacic, and even Arsenal yang selama ini midfield yang sangat dysfunctional. Diorang pun dah berjaya mendapatkan resepi yang luar biasa dengan Thomas Partey, Granit Xhaka yang dah revitalize, and then Martin Odegaard di bahagian hadapan. Man United untuk bertahun-tahun midfield kita substandard, sangat substandard. So kita dah terbiasa dengan mediocrity. Kita dah terbiasa dengan tahap kualiti yang minima. Sampai tahap bila kita disajikan dengan aksi seperti Casemiro, Eriksen dan Bruno dalam sebuah padang, seolah-olah tak boleh nak percaya, tak boleh nak digest. Betul ke ni midfield Man United ni? Sebab sebelum ni aku dah biasa tengok Fred McTominay. In fact, sebelum Bruno datang, Fred McTominay dengan Andreas Pereira midfield kita. Kau faham tak?
Jangan kembalikan aku ke masa-masa lampau yang gelap. So aku tak boleh digest. So bila aku nampak aksi daripada ketiga-tiga pemain ini, dia seolah-olah aku melihat sebuah orkestra dan ketiga-tiga orang ni adalah pemain violin. And diorang just main je tanpa mengeluarkan setitik peluh, tanpa menunjukkan rasa intimidation, tanpa menunjukkan rasa keresahan, keletihan, tak ada apa. 90 minutes orkestra yang perfect dan menghadiahkan satu kemenangan yang dari segi skor mungkin tak nampak besar, tetapi dari segi dominasi, dari segi ketenangan kita di bahagian tengah, bagi aku at a time yang bola sepak Manchester United sangat chaotic dengan kecederaan dan suspension, sebuah aksi yang cukup tenang seperti itu betul-betul meremangkan bola rumah di tempat yang tak mudah juga kat Forest. Man City seri kat situ Dan United layak menang 5-0 menurut aku lawan tu. Hanya penyudah saja yang tak memihak pada mereka. Itu adalah ejen permainan aku untuk minggu ni. Jose Mourinho tu hang punya guru lah sekarang kan. Dia sebenarnya Chan untuk Jose, bukan itu yang paling aku suka. Yang mana yang paling suka? Chan peminat Arsenal terhadap dia. Yang mana? Funny Jose 10 times they don't win once. What do you want me to call me? Funny Jose. Funny Jose dia cakap. Lepas tu ada satu press conference selepas perlawanan tentang Arsenal. Ada wartawan yang tanya dia pasal perkara tersebut. Dia cakap, saya tak boleh salahkan penyokong Arsenal nyanyi macam tu kat saya. 10 kali saya datang ke Emirates, 10 dia orang tak boleh kalahkan saya. Klasik Jose ya. Dia, aku tak tahu nak mula topik ni kat mana, tapi masa aku drive datang studio tadi, aku tertanya diri aku, apa perkara yang aku paling suka tentang Jose Mourinho yang ada di Roma pada ketika ini? Jumpa jawapan dah? Jawapan ataupun tak, tapi ini perspektif aku lah. Apa yang aku paling suka. Dalam hidup ni, antara benda yang paling sukar untuk kita lakukan adalah perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang sangat daunting, tetapi pada masa yang sama dia mencabar identiti kita dan pemahaman dunia kita. Right? Hang bayang, kita yang usia 30 tahun ni nak berubah pun kadang-kadang sukar. Although kita selalu borak pasal benda ni. Pasal aspek hidup, pasal aspek kerja kan. Always be open to change. Always be open to, sebab bila tiba satu hari di mana kita tak boleh nak berubah, benda tu akan impact kita negatively kan. Dan perkataan change ni adalah sesuatu yang dalam 15 tahun atau dalam 15 bulan lepas ni aku banyak gunakan, sebab aku rasa even ibu bapa aku yang semakin tua, diorang sendiri dalam 15 bulan lepas dalam kehidupan peribadi menunjukkan kebolehan untuk evolve, untuk berubah, untuk menukarkan sedikit values mereka berdasarkan apa yang lebih relevan sekarang, berdasarkan apa yang untuk jadi in sync dengan anak-anak mereka, beradaptasi. Adaptasi itu adalah sesuatu yang aku sangat suka, sebab pengalaman aku dengan ibu bapa aku selama 15 bulan lepas ni. And I think that's my favourite thing about this Jose Mourinho. Dalam konteks kejurulatihan, Faiz, perubahan adalah sesuatu yang selalunya menjadi tanda-tanda pengakhiran sebuah era, pengakhiran seorang jurulatih. Dalam 10-15 tahun lepas, seorang jurulatih yang berada di kemuncak, at some point dia akan fade away, dia akan ditolak tepi, dia akan menjadi afterthought, kerana at some point dia dah tak boleh nak berubah dah. Dia dah tak boleh nak adapt dah. Either dunia bola sepak sendiri yang sedar bahawa hang dah tak boleh berubah, ataupun dia sendiri yang akan sedar aku dah tak boleh berubah. One example is Sir Alex Ferguson. Dia sendiri sedar yang dia tak boleh berubah. And dia sendiri sedar yang this is the time for me to walk away. And dia belah. Arsene Wenger juga at one point tak nak berubah, degil dan fokus terlalu idealistik. Dan at the end
dia dipaksa keluar. Bukan aku nak kata itu salah atau baik. Ini adalah contoh-contoh sahaja. Some other managers, Rafa Benitez, once upon a time one of the best. The best tactician in Europe. One of the best tactician in Europe. Tapi sekarang dia dah menjadi afterthought. Dia tidak lagi dilihat sebagai calon-calon untuk kelab-kelab gergasi. Musuh Jose tu dulu. Tapi Jose Mourinho, Faiz, yang meletup pada tahun 2004, which is like what, 20 years ago, hampir 20 tahun. Aku rasa 20 tahun lah selepas kemenangan dia dengan Porto. Betul, 2003. Selepas kemenangan dengan Porto 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, dia dah melalui banyak trajektori. Dia dah melalui pelbagai jenis cabaran. Trajektori itu dah naik atas, dah sampai ke muncak, and then dah slowly menurun. Daripada dia punya exit dekat Chelsea, zaman dia Man United, zaman dia di Tottenham Hotspur, kesemuanya tamat dan akhirnya dia pergi ke AS Roma. Dan ramai yang menjangkakan at that age hang pergi ke AS Roma dengan ego yang Jose Mourinho ada, bahawa ini adalah retirement plan, bahawa ini adalah pengakhiran kepada perjalanan elit dia di pentas bola sepak Eropah. Tapi instead apa yang kita nampak, Faiz, adalah seorang manager yang evolve, yang menyesuaikan diri dengan karakter-karakter pemain-pemain yang ada sekarang, dan berjaya membangkitkan sebuah pasukan seperti AS Roma. Di kala kita sedang berbicara tentang perkara ini, AS Roma menduduki tempat ketiga di Serie A dengan kemenangan tempoh hari 3-0 ke atas Udinese. Aku benarkan hang buka panggung, Faiz. Macam ni, aku rasa sejurus selepas Jose sampai ke Rome untuk permulaan musim lepas, masa tu dia dah rehat dalam 5 bulan, 6 bulan, dan dia nampak fresh. Dan di lapangan terbang Rome, dia disambut oleh ribuan peminat-peminat di kota Rome, yang mana sekali lagi dia merasakan kecintaan peminat terhadap dia. Sebab hang tahu sendiri, di Chelsea, United dan Spurs, ketiga-tiga kelab lama dia, mereka fanatik dengan kelab bola sepak mereka. Mereka sangat menyokong. Stadium sentiasa penuh setiap perlawanan kan. Tetapi mereka tidak ada the level of fanatism mereka tu tak akan sama dengan betapa liarnya fanatism peminat-peminat Itali. Faham tak maksud aku? Betul. Jadi kalau ada image yang di lapangan terbang tu, aku tengok muka dia pun dah yang merah-merah, yang puas tu kan. Wah, ini tempat aku ni. Ini stomping ground aku ni. Sebab memori dia dengan Inter memang treble kan. Yang aku rasa hanya beberapa jurulatih je yang pernah buat selepas dia. Aku rasa Enrique dengan Barcelona 2014. Siapa lagi yang menang treble Europe selepas tu? Tak ada kan? Tak ada. Tak silap aku, tak ada lah. Correct me if I'm wrong lah. Tapi sejurus selepas bermulanya perlawanan Serie A, dia ada sedar satu benda. Dia sedar ini bukan lagi liga yang dia tinggalkan dulu. Jadi nak tak nak dia kena keep up with the time. Dan pada masa tu Paulo Fonseca, jurulatih Roma sebelumnya, dah lay satu ground selama 2 musim. Ini adalah gaya permainan AS Roma. Jose Mourinho bukan. Lampu terpadam kejap tu. Adakah Jose kan? Ada di luar. Jadi Jose Mourinho cuba untuk membuat satu kesinambungan daripada apa yang ditinggalkan oleh Paulo Fonseca. Tapi itu dia sedang dalam 3 ataupun 4 perlawanan. Ini bukan diri dia. Dan dengan cepat dia menghidu potensi-potensi yang ada dengan Roma. Segala limitation yang ada dengan dia di Roma, segala kualiti pemain yang ada, dan sampai sekarang dia memainkan satu flexible 3-4-3 Roma yang baru, yang tak pernah peminat Roma tengok sepanjang
mereka menyokong klub tersebut. Yang juga bukan identiti Jose Mourinho. Bukan Jose Mourinho. Ini dibincangkan dengan sangat mendalam di Gazeta. Yang aku masih ingat artikel dia yang mengatakan bahawa kalau terus-terusan Jose macam ni beradaptasi dengan liga baru dan mengubah cara dia melayan pemain, memberikan aura-aura positif di klub, klub-klub lain kena bersedia dengan Mourinho's redemption. Betul. Itu apa yang Gazeta tulis pada masa tu. Apabila aku melihat Jose Mourinho punya approach di semua klub yang pernah dia latih sebelum ini, dia punya approach adalah untuk lebih kepada demand untuk resources yang dia perlukan. Tapi di AS Roma, dia seolah-olah sama direction dengan pihak pengurusan pada ketika ini. Aku masih belum pernah nampak dia throw big tantrum tentang squad saya ni squad yang teruk. Tak pernah. Padahal squad tu Padahal ini bukan simple example ini mungkin squad yang hanya hang boleh bandingkan dengan maybe Porto. Sebab Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, even Inter Milan Manchester United, even Spurs, semua jauh lebih baik daripada squad AS Roma ni. Jauh lebih baik. So, and kita sendiri nampak cara dia menangani press ketika di England, a lot more. Dia banyak lagi throwing tantrums. Tetapi di sini, dia seolah-olah masuk into zen mode. Hanya akan keluarkan taringnya bila dipanggil ataupun bila diseru. Bila diseru. Kalau tak, dia tak keluar. Dia elder statesman. And that's why naratif yang sangat dominan tentang Jose Mourinho adalah bahawa Jose Mourinho membantu AS Roma. Jose Mourinho menyelamatkan AS Roma. Tapi aku counter benda tu. Aku nak cakap bahawa yes, but also AS Roma menyelamatkan Jose Mourinho. Han tahu kenapa, Faiz? Sebab han bayang at the end of zaman dia dekat Spurs tu, itulah the lowest point of Jose Mourinho punya career sejak permulaan dia menjadi jurulatih. It's the lowest point. Sebab handapi dua klub tak menang, Spurs tak menang trofi, dekat United berakhir dengan sangat negatif. Lowest point of his career. And at that point, dikala dia punya macam mana aku nak cakap, dia punya self-esteem, dia punya confidence, dia punya reputation takes a major hit. Dan pada waktu tersebut, dia dah, hang boleh bayang, hang boleh rasa macam dia dah hilang perasaan. Hang bayanglah, hang sendiri letak tempat hang in his shoes. Hang pi Man United, nothing happen. Hang pi Spurs, nothing happen. Media tak habis-habis nak menjadikan hang scapegoat, right? Reputasi hang taken a big hit. Apa yang hang suka dalam bola sepak, perasaan yang hang dapat tu hang dah lama tak rasa. So hang dah jadi numb. Hang dah jadi sejuk. Hati hang tu dah jadi frozen. And at the perfect time, datang sebuah peluang daripada sebuah kelab yang sangat bersejarah, yang berada di tempat yang sama that you're in. Hang dah rasa sejuk, hang dah rasa numb. AS Roma tu pun dah rasa numb. Bertahun-tahun tak mengalami kejayaan. Kecelaruan identiti. Mereka sendiri craving untuk sebuah wira, untuk sebuah ejen penyelamat. Messiah. At the same time, yang Jose Mourinho juga craving for an opportunity untuk menyelamatkan diri dia. Bukan as a football manager, bukan as a tactician, tapi even as a person, as a person with emotions. Han nampak cara dia senyum ketika menepuk tangan di Stadio Olimpico selepas sesebuah perlawanan. Han boleh nampak simbiosis di antara penyokong dan dia tu adalah sesuatu yang dia dah lama crave, tetapi dia dah lama tak dapat. And kat sini dia dapat. So in many ways, it's not just Jose Mourinho yang menyelamatkan AS Roma, tapi AS Roma juga yang menyelamatkan Jose Mourinho. Tapi ya, sangat setuju. Ya, bahawa aku tak rasa Jose sendiri pun tahu yang dia akan jadi seselesa ini dengan Roma ketika awal dia join Roma, kan. Tapi make no mistake, walaupun dia seorang yang lebih bak kata tadi elder statesman, tapi dia bukan dia masih ada the grittiness
Of the Dia old ada. Jose. But it doesn't come out unnecessarily. Unnecessarily. Baru-baru ini bila Antonio Cassano pancing dia, dia keluar. Faham tak? Like it's, Jangan kacau dia. Jangan kacau dia. Bila hang kacau dia, the old Jose is there to come out. Bak kata Joe Flizzo, jangan kejut harimau yang sedang tidur. Bagi peluang lah. Saya sekali kalau Joe Flizzo, sekali bagi peluang, please. saya murung. Kalau hang dengan botak dah start quote Joe Flizzo. Jadi macam ni. Baru-baru ni tadi yang cakap lama tak menang kan. Siapa yang bawa mereka menang Conference League? Jose Mourinho. Jadi baru-baru ni nak main di The Quip. Feyenoord. Medan suku akhir Europa League. Yang mana mereka kalah 1-0 Tapi pre-match press conference sehari sebelum ketika mereka sampai di Rotterdam. Han tahu lah di Dutch journalist kan, memang blunt kan. Blunt. Tapi dia salah orang. Aku lupa pertanyaan dia macam mana. Han tahu Jose jawab apa. 2 decades my career, I never lost once in the Netherlands. Walaupun dia kalah malam tu. Tapi lepas tu dia kalah. Tapi jurnalis tu kena ubat. Dia jumpa buku bertemu ruas dengan Jose. Jadi benda-benda macam ni aku pernah cakap benda ni kat siapa. Ada orang yang terima gelaran the most electrifying man in sports entertainment. Dan orang tu adalah The Rock. Bagi aku tak. Jose Mourinho. The most electrifying man in sports entertainment, Jose Mourinho. Dia bila berbicara tentang Jose Mourinho ni, aku just gembira tengok dia sekarang ni sebab hang sedia maklum yang towards the tail end of hidup dia dekat United dengan Spurs tu, aku dah tak boleh dah dengan dia. Sebab dia mengingatkan aku kepada seorang boomer yang dah jadi bitter dengan dunia sekeliling. Yeah. Dia mengingatkan aku kepada karakter sebegitu. Dan aku dah betul-betul tak boleh dengan dia. Sebab Jose Mourinho yang aku suka dulu adalah Jose Mourinho yang Elegant, fun. Pandai control emotion dia. Okay. Yang ada wittiness, ada sharpness of mind. Yang for a man his age, very sexy. And the best part, seorang manusia yang pandai beradaptasi. Tetapi towards the tail end of his career di United dan juga Spurs, dia seolah-olah menjadi insan yang sedikit desperate. Dan aku tak blame dia. Sebab mana-mana individu yang mengalami trajektori career macam dia, kalau mengalami apa yang dilalui in the last 2 clubs, hang sendiri akan mula mempersoalkan diri hang, and benda tu akan paksa hang masuk into defense mode. Sebab credibility hang dan kewibawaan hang dipersoalkan ni. Dipersoalkan, diketengahkan, diperdebatkan, dan orang mempersoalkan whether hang ni betul ke legit ataupun hang ni hanya sebuah mitos. So aku faham hang masuk defense mode, right? Tapi sekarang ni seolah-olah kita dapat melihat Jose Mourinho semula. Anda yang cakap tadi yang lebih melihat dia sebagai seorang boomer yang dah bitter dengan kehidupan apa semua. Aku rasa ada beberapa point dalam hidup dia yang di mana kita boleh tengok yang dia cuba untuk beradaptasi. Satu, bila dia mula untuk buka account Instagram. Bayangkan dia pernah ada altercation yang besar dengan Paul Pogba dulu pasal benda-benda macam ni, tetapi akhirnya dia buka Instagram. Nombor 2, bila dia muncul dalam klip video Stormzy. Oh, itu Han cakap tadi the most electrifying man in sports entertainment. Itulah image dia dalam kepala otak aku. Itu image dia dalam kepala otak aku. Aku pernah gambar tu, screenshot daripada video klip Stormzy tu. Aku pernah buat wallpaper aku. Wallpaper aku tu masa-masa tu. Tapi hang tahu bagi aku Faiz, benda ni aku dah pernah bagi tahu hang dah. Bagi aku, contoh terbesar untuk menunjukkan bahawa dia dah beradaptasi dan dia adalah seorang manusia yang boleh menurunkan ego untuk beradaptasi adalah kata-kata dia tentang Luke Shaw. Oh ya. Kerana itu menjadi
aspek utama di sebalik aku punya frustration dengan Jose Mourinho di Man United. Cara dia melayan pemain, cara dia melayan Luke Shaw, cara dia manage Luke Shaw. Kita sedia maklum, Luke Shaw ni seorang pemain yang dah melalui macam-macam dalam hidup dia. And dia patah kaki. Dia pernah at one point struggle dengan depression sampai dia nak quit bola sepak masa recovery patah kaki tu. So ini adalah manusia yang mana karakter dia tu, fabric kehidupan dia tu sangat fragile, mudah untuk dikoyak. So Han tengok orang macam tu pun Han tahu yang ini adalah manusia yang memerlukan a hand on his shoulder. Han perlukan someone untuk membantu dia membina semula keyakinan. Potensi tu ada. At youth level kita dah nampak dah bersama Southampton. Tapi Jose tak. Jose punya man management approach dengan dia lain sikit. A bit more aggressive. Dia nak trigger untuk cuba expect Luke Shaw untuk bangkit berdasarkan kata-kata trigger daripada Jose Mourinho. And aku frustrated dengan benda tu. Tapi bila aku melihat temu bual dia di Itali beberapa bulan lepas, di mana dia sendiri mengakui bahawa mungkin approach dia bersama Luke Shaw itu silap. Aku baca artikel tu, Faiz, sejuk hati aku. Sejuk hati aku. Sebab orang tua selalu ego dia tu akan stop dia daripada admit benda-benda macam ni. Dia takkan. Sebab ego kan. Han dah buat dah. Ego tu akan menghentikan hang daripada menerima realiti bahawa mungkin hang silap. Selalunya boomer takkan buat benda tu. Hang nak admit hang silap ni adalah satu benda yang cukup besar. Abang dulu Significant. Itu perkara lain. Tapi bila aku baca temu bual tu, itu adalah permulaan di mana persepsi aku tentang Jose mula berubah. Kerana aku rasa if as successful man like Jose Mourinho dengan ego yang besar and deservingly so boleh tolak tepi ego dia untuk mengaku bahawa dia ada melakukan kesilapan di sebuah era di mana dia dikecam habis-habisan. Bagi aku, that's the sign of a man who adapts and learns and improvises and becomes better. Faiz, dalam banyak-banyak benda dalam bola sepak ni, aku rasa banyak yang kita berpandangan sehaluan. Banyak. Cara hang melayan bola sepak, cara aku layan bola sepak, benda-benda yang kita suka, benda ni kita tak satu suka. frekuensi ya. Satu frekuensi. Tapi ada beberapa benda which is normal. Beberapa benda yang kita tidak sehaluan pendapat. Salah satunya adalah Trent Alexander-Arnold dan peranan dia sebagai pemain dalam kesebelasan pertama Liverpool. Aku mengakui musim ini dia menjadi sasaran pasukan lawan. Setiap kali mana-mana pasukan turun bertemu Liverpool, very obvious, tidak memerlukan extra tactical nous ke apa ke, sangat-sangat jelas dan ketara bahawa pasukan lawan akan mensasarkan Trent sebagai kelemahan yang perlu dieksploitasi. To the naked eye nampak. Nampak. Dan bukan sekadar menjadi sasaran, ia berhasil. Contoh yang paling aku takkan lupakan adalah Kaoru Mitoma membuli Trent Alexander-Arnold. Totally grill. Tapi kita juga sedia maklum yang Trent Alexander ni adalah seorang pemain yang unik. Dia bukan seorang right back yang biasa. And benda ni kan, even masa dia tengah perform pun perdebatan tu dah ada dah. Sebab Gareth Southgate tak pernah nak bawa dia pergi major tournament. Tak pernah nak jadikan dia starting fullback. Itu saja menunjukkan bahawa dia bukanlah orthodox fullback. Dia bukanlah fullback biasa yang kita akan jumpa. Dia adalah seorang fullback yang sangat unik. Selalu ada perdebatan tentang masalah dia tu dicetuskan oleh ketiadaan backup di kawasan tengah, ataupun pemergian Sadio Mane yang kacau dia orang punya front foot pressing sikit. So a lot of different theories, a lot of different explanation. Tetapi apa yang mustahak adalah dalam beberapa minggu lepas ini Jurgen Klopp melakukan satu perubahan dalam sistem Liverpool, di mana dia menukarkan peranan Trent Alexander-Arnold menjadi seorang inverted fullback seperti Joao Cancelo sedikit, dan Trent masuk sedikit ke dalam, dan dalam perlawanan menentang Arsenal tempoh hari dia muncul antara pemain Liverpool terbaik dalam perlawanan tersebut dari segi penciptaan peluang. Dan juga malam semalam
ketika menentang Leeds United, sekali lagi Trent menjadi antara pemain paling influential di atas padang. So persoalannya sekarang ni ada satu dilema yang cukup besar. What do Liverpool do with Trent Alexander-Arnold? Aku nak buka soalan tu kepada Hang dulu, sebab kita perbezaan pendapat yang kita ada ni dah memang obvious for months and weeks. So kalau Hang berada dalam posisi Jurgen Klopp, what do Liverpool do with Trent Alexander-Arnold? Sebelum aku jawab, kita akan sampai ke soalan Hang tu lepas ni. Tapi sebelum aku jawab, aku nak beritahu yang inverted fullback ni, walaupun dah hampir 2 musim diperkenalkan itu oleh Pep Guardiola di Premier League, sebenarnya dia bermula hampir 3 dekad yang lalu di Barcelona. Yang mula tu adalah Johan Cruyff. Jadi apa yang dia buat, kalau musim ni dia main 4-3-3, musim depan dia main 3-4-3. Ataupun kalau dia main 4-3-3 pun, sebab time tu adalah permulaan kepada ketiadaan libero. Maknanya back four tu adalah trend pada masa tu. Adalah trend baru yang menjadi kegilaan tactician Eropah, termasuklah innovator yang macam Johan Cruyff kan. Apa yang dilakukan adalah sekiranya pasukan sedang menyerang dengan hantar kan, Barcelona akan sentiasa bermain dengan possession, bermain dengan kelebihan possession. Maknanya mereka sentiasa nak pegang bola. Akan ada satu fullback, salah satu fullback, tak kisah kiri ataupun kanan. Selalunya setiap manager akan ada favorite player dia lah, sama ada kiri ataupun kanan, yang akan masuk ke tengah untuk join single pivot tu. Di Barcelona pada masa tu, shape ketika menyerang adalah diamond di atas, dengan tiga pertahanan, dan tengah yang tengah tu Ronald Koeman pada masa tu. Hantar siapa single pivot tu? Siapa? Pep Guardiola. Jadi dia sangat faham dengan sistem ni, kerana dia memainkan sendiri. Dan selepas 30 tahun tak ada siapa yang berani masukkan tactical ni lagi di peringkat tertinggi Eropah. Dia memperkenalkan. Salah satu ciri inverted fullback yang paling penting adalah kebolehan untuk menghantar dan mengantisipasi sekiranya transisi daripada pegang bola tu ke defensif berlaku. Ini yang aku tak sure dengan Trent. Salah satu elemen dalam permainan dia yang menyebabkan aku rasa perubahan dia daripada traditional fullback kepada inverted fullback ni adalah satu genius master stroke daripada Jurgen Klopp, adalah melalui kebolehan dia dengan bola di kaki. Tapi kebolehan mengantisipasi adalah satu perkara yang lain lagi. Setakat sekarang, very well done. Aku mengambil contoh perlawanan menentang Arsenal hari tu, di mana mereka seri 2 sama kan. Aku rasa antara sebab utama Xhaka bengang dengan dia, ada beberapa kali dia yang stop Xhaka dulu. Padahal dia seorang right back kan. Dia masuk ke tengah dan cuba stop Xhaka dulu. Berbalik pada soalan Hang tadi, macam mana Hang tanya tu tadi? Kalau Hang dalam kedudukan Jurgen Klopp, what do Liverpool do with Trent Alexander-Arnold? Exactly what Jurgen Klopp is doing right now. Aku ada satu benda yang aku mungkin akan berbeza sedikit pendapat. Aku rasa peranan inverted fullback tu dia sangat fluid. Fluid in a sense where fullback yang invert masuk ke tengah tu boleh ada beberapa peranan yang berbeza. Satu is seperti apa yang Hang describe tadi, which mengingatkan aku kepada Thierry Bournemouth juga di Yokohama F Marinos. Peranan dia sama. Dia akan masuk ke dalam, dia akan membantu pasukan dari sudut pandangan build up, dari sudut pandangan playmaking, tetapi at the same time anticipate transition attacks. Itu adalah peranan pertama dia. Sebab nak tambah body kat situ kan. Betul, nak tambah body, nak overload. Tetapi ada peranan yang lain pula,
which is lebih kepada Joao Cancelo. Cancelo bagi aku, Faiz, aku tak rasa dia defensively sound at all. And that's why dekat Portugal pun dia nak main susah. Dekat Bayern Munich pun dia nak main susah. Sebab dia seorang pemain yang under the right manager, in the right system, with the right role, dia akan nampak absolutely lights out world class. Tapi dia bukanlah seorang pemain yang one size fits all, yang hang boleh ambil free size, yang hang ambil hang campak mana perform. Tak boleh. Dia bukan Ilkay Gundogan. Dia bukan. Dia bukan Ilkay Gundogan. Dia bukan Bernardo Silva. Dia adalah, it's a very specific player. Kerana dia adalah pemain yang bila dia invert pun, tugas utama dia hanyalah playmaking. Hampir tiada defensive duty. Hampir tiada defensive duties. Of course, in one sense, benda tu dibantu oleh sistem City yang akan sentiasa mengawal bola dan tak banyak bagi ruang untuk transition lah. Dan dibantu juga oleh kecekapan Rodri di situ, yes. So, Cancelo diberi ruang complete freedom. And aku rasa itu approach yang sama yang perlu diambil terhadap Trent. Pandangan aku dengan Trent macam ni lah. Aku 100% terima bahawa he is not a defender. Bukan terima, aku 100% pasti bahawa he is not a defender. Dia adalah seorang playmaker. Sudah menjadi fakta. Dia adalah seorang playmaker yang so happen beraksi di bahagian sayap. Dan selama ini di Liverpool, sistem mereka membenarkan pemain sayap, pemain wingback mereka yang menjadi playmaker pasukan. So sekarang ni bagi aku, kalau aku letak diri aku dalam posisi Jurgen Klopp, aku kena pandang Trent ni bukan dari aspek seorang right back. Aku kena pandang Trent ni dari aspek ini adalah pencipta peluang mungkin terbaik yang aku ada. Di kelab. Apa yang perlu aku lakukan untuk membina pasukan di keliling dia? Whether ia melibatkan aku dapatkan right back baru untuk membenarkan dia beraksi sedikit ke dalam, ataupun ia melibatkan aku mengekalkan dia di right back dan bertukar kepada back 3. Maknanya full back belah kiri itu kena konservatif sikit. Tuck in sikit. Ibu Konate boleh pergi ke kanan. So ada back 3. And then bagilah ruang kat Trent nak buat apa pun kat depan. Sebab what is pretty obvious sekarang, untuk Trent dan juga Robertson, kedua-duanya jadi offensive minded, susah. Entah aku fikir apa sebelum kita tutup topik ni. Aku fikir kalau Jurgen Klopp dah buat decision daripada sekarang, from now onward, Trent akan jadi inverted fullback dia, di mana akan lagi kerap ada attacking responsibility daripada defensive responsibility. Sama ni dia kena ada sign world class defensive midfielder. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Kalau bila dia berpasangan dengan pivot itu tak cukup capable, dan mungkin dah tak boleh produce magic moments macam Fabinho, aku rasa benda ni tak akan jadi juga. Satu soalan hipotetikal untuk kita wrap up benda ni. Aku tak rasa ini akan berlaku sebab Trent Alexander-Arnold adalah pemain kesayangan Anfield, homegrown anak kesayangan Jurgen Klopp juga. Tapi in the instance yang dia perlu meninggalkan pasukan, pasukan mana yang hang rasa the best fit untuk dia punya kualiti? Aku tak terkejut kalau dia boleh thrive dekat City. Aku tak terkejut. Tapi susah sikit sebab City dengan Liverpool dah build a rivalry kan. Dia bukan macam zaman Sterling dulu. Dia dah tak macam. Aku Barcelona. Oh, actually okay. Dia boleh main dengan De Jong di tengah. Kalau dia masuk sebab dia tuck in sikit kan. Sadar. Sebab actually, Barcelona transition year. Bahagian right tu belum terlalu certain lagi. Dekat left tu Balde dah cement dah as the next replacement untuk Jordi Alba kan. Tapi bahagian right tu aku rasa still open for debate, open for discussion. In and out. A few players dah impress. Jules Koundé ada certain solid games. Tapi mungkin dia ada masalah yang sama. Sebab aku rasa for the next 10 years jika diizinkan, Balde akan jadi first choice kan. Tapi Balde juga attacking outlet Barcelona. Jadi dia akan jadi problem juga. Tapi the only advantage yang Barca ada is it's a possession dominant team lah. Bila hang jadi possession dominant team, hang less prone to being a hit counter attack. Tapi apa yang aku pasti, karakter seperti Trent ni sangat menarik perhatian aku sebab dia adalah
tactical conundrum. Permasalahan taktikal. Dia macam puzzle lah. Ada pemain macam ni, pemain yang bagus ni, tapi bagus at a few things and horrible at a bunch of other things. And dia menjadi puzzle yang perlu diselesaikan oleh mana-mana jurulatih. So aku tak sabar nak tengok Liverpool nak buat apa untuk menyelesaikan puzzle Trent Alexander-Arnold yang ada di Liverpool pada hujung musim ni. Kembali lagi di segmen kegemaran kita. Itu ini, begitu begini. Macam biasa, ada 2 pilihan. Izinkan saya mula dulu dengan memberi kata 2 kepada anda. Boleh? Jadi Kis, soalan pertama saya. Inter atau Milan? Saya tak bagi Chan. Saya tak bagi Chan dekat awak. Soalan yang sangat gangster di situ. Internazionale atau AC Milan? Ini adalah pilihan yang sukar. Kerana aku adalah seorang individu yang sangat meminati Javier Zanetti. Itu elder statesman lah. Elder statesman. Aku sangat meminati Javier Zanetti. So dulu tu memang ada inclination sedikit towards Inter. Zaman Javier Zanetti, zaman Jose di situ. Termasuk Marco Materazzi juga kan? Marco Materazzi juga di situ. Walter Samuel, Christian Chivu. Dan jangan lupa juga kepada Diego Milito. Tapi aku tak boleh lari daripada AC Milan lah, Faiz. Oh ya? Tak boleh lah. Aku Kenapa? Aku nak tahu sebab. Aku nombor 1 aku sekarang ni aku adalah pentaksub Carlo Ancelotti. Selepas aku baca buku dia yang aku cerita kat hang sekarang ni, idola management aku Carlo Ancelotti lah. Kalau aku jadi manager, aku nak jadi Carlo Ancelotti. Ada walaun, walanon, walati. Walati. So Carlo Ancelotti idola, and there is something about the club. No, there's something about that jersey. That red and black stripes. The Malia. Red and black stripes. Yeah. And pasukan AC Milan era 90-an sampai sekarang, time tu aku tak sempat tonton. Dia macam ni Dia ada 2 era AC Milan yang aku suka. AC Milan yang 2000 lebih dan AC Milan yang 90-an. AC Milan yang 2000 lebih aku tonton, dan AC Milan tersebut menjadi gateway untuk aku explore kisah-kisah AC Milan 90-an. Okay. So AC Milan 90-an, Arrigo Sacchi dengan pemain-pemain Belanda yang ada di situ, trio Belanda yang ada di situ. It's game changer bagi aku. Marco van Basten punya impact kat situ, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Kisah-kisah AC Milan 90-an tu sangat memukau sampai hari ini. I can keep reading books about them and ia masih akan memukau perhatian aku. But the AC Milan of the 2000s is a really sexy football club. Dengan Marek Jankulovski, dengan Kaka Kaladze, dengan suatu ketika mereka ada antara pemain yang ada Indian blood yang pernah beraksi di bola sepak Eropah, Vikash Durasu. Pemain daripada France dengan darah Mauritius, dengan pertalian arus dengan India, beraksi untuk AC Milan satu musim juga. Kemudiannya hang ada Andriy Shevchenko, Massimo Di Ambrosini, yang jauh tak pergilah, Alessandro Nesta. Dengan it's a really sexy football club. And the pinnacle of it, segala ketua pada ketika itu dari segi aksi yang luar biasa adalah Kaka. And melihat kepada AC Milan, cara mereka menewaskan Man United, itu adalah perlawanan yang mana walaupun aku penyokong Man United, tapi aku jatuh cinta dengan AC Milan ketika melihat perlawanan tersebut. Aku terima jawapan aku terima AC Milan. Aku pilih AC Milan lah, aku terima in that sense. Jawapan aku nak bagi hang satu perbandingan pula. Okay. Would you rather pergi Europe, ada kerjaya yang sangat luar biasa di Europe, memenangi Champions League, mendominasi pentas bola sepak Eropah, menang Ballon d'Or, menang kesemuanya yang ada dalam bola sepak, paling hebat lah, menjadi antara penyerang terbaik sepanjang zaman, okay? Dan merasai hampir 98% kenikmatan ataupun 90% kenikmatan yang ada dalam bola sepak anda rasa. Ataupun pilihan kedua, hang tak pergi main Eropah, hang main ke Asia je,
and by luck Malaysia masuk Piala Dunia dan hang bantu Malaysia menang Piala Tak Dunia. boleh macam ni. So kat sini hang tak Champions League apa semua hang tak ada kerjaya kat Eropah. Tapi hang bantu Malaysia menang Piala Dunia. Pilihan aku yang pertama. Ambil yang pertama. Yang pertama. Still tak bantu Malaysia menang Piala Dunia. Tak. Walaupun perit sikit untuk aku, katalah aku penyerang Real Madrid ketika itu kan. Untuk aku dapat national call up dan balik berlatih di Wisma Kelana Jaya tu agak berat sikit, tapi aku tetap ambil yang pertama. Sebab aku fikir kerjaya. Pilihan kedua hang tu, aku main di Asia, kerjaya aku apa? Pemain bola sepak kan. Pilihan pertama aku, kerjaya aku apa tadi? Pemain bola sepak juga kan, menang Ballon d'Or semua kan. Mungkin ramai orang kata Faiz adalah seorang yang individualistik. Bagi aku siapa yang bekerja adalah individualistik. Kan? Adakah aku tak patriotik terhadap negara aku? Ada banyak cara lagi untuk aku buktikan patriotism aku bukan hanya dengan main bola mewakili pasukan Malaysia kan. Jadi aku pilih yang pertama. Pilihan pertama. Okay. Hang pula. Would you rather, ya? Okay. Hang ada dua pilihan. Sebagai seorang pengurus, menang cup final melawan klub hang Boca Juniors melawan River Plate di La Bombonera, ataupun menang cup final sebagai pengurus Saint Pauli menentang Bayern di Stadium Saint Pauli. Ini luar biasa pilihan ni. Aku ambil Saint Pauli. Aku ambil Saint Pauli. Dia macam ni. Boca Juniors dengan River Plate is the biggest rivalry in world football bagi aku. Tak ada rivalry yang lebih besar. Simple example hampir dekat Boca Juniors, dekat La Boca, kawasan La Boca tu, even logo Coca-Cola akan tukar jadi warna hitam putih. Sebab warna merah putih tu warna River Plate. Faham? Dia level macam tu rivalry dia. Impian aku adalah untuk pergi ke La Bombonera, menonton perlawanan di situ. So this would be an absolute dream, right? Tapi kalau ada satu kelab bola sepak yang dari segi values dia sama dengan apa yang aku percaya, Saint Pauli. Kelab yang anti-establishment, kelab yang progresif, yang pro women's right. And ini adalah kelab yang value system dia match dengan aku sebagai seorang manusia. And untuk bawa kelab, hanya kena ingat Saint Pauli berpangkalan di Hamburg, tetapi mereka tidak ada pertalian arus ataupun pertalian kepada sesebuah locality. Mereka ada pertalian kepada nilai-nilai. So identiti Saint Pauli ni bukan terikat kepada sesebuah bandar, pekan, tak. Dia terikat kepada nilai. So tak kisahlah hang datang dari mana in the world, tapi kalau nilai hang sama dengan Saint Pauli, hang adalah penyokong Saint Pauli. So that's special. So hang bawa sebuah kelab yang anti-establishment yang kecil seperti Saint Pauli ni pergi kepada stadium raja kapitalis di bola sepak Jerman, Bayern Munich, dan menewaskan mereka di situ. Faiz, itu adalah impian. Itu adalah dream come true bagi aku. Anda kalau hang buat perkara tu, hang akan menjadi legenda bukan saja di bola sepak Jerman dan dalam lipatan sejarah Saint Pauli, tapi hang akan juga jadi legenda music punk. Even scene punk kat Malaysia pun. Punk seluruh dunia yang minat bola akan memuja-muja hang. Kalau aku menang, tapi aku cakap satu benda yang lagi besar daripada kalau aku menang piala dengan Saint Pauli. Apa? Kalau aku menang piala dengan Saint Pauli, band No Good tulis lagu pasal aku. Itu adalah kemenangan yang sebenar. KYS. Aku akan bawa No Good sebagai VIP di perlawanan tersebut. Di perlawanan tersebut. Aku sekali dengan dia. Itu memang ikonik lah. Ikonik bagi aku. Aku bagi hang pula satu. Okay. Silakan. Siapa penyerang yang lebih luar biasa at their peak? Kita ambil kedua-dua pemain. Jangan fikir longevity, jangan fikir apa yang mereka kecapi. Sebab perkara-perkara tersebut bergantung kepada environment. Ini right? aku tak minat ni. Where is this going? Just ambil absolute peak. Bambang Pamungkas ataupun Tirasil Dangda. Oh man. Absolute peak je. Okay, macam ni ya. Sebagai seorang
penyerang Liga Sosial. Ya, I mean Gaji dapat? Macam ni. Jadi bila hang bermain bola sepak, kan, hang akan ada idea ni yang stimulate hang. Bila hang tengok perlawanan, ada striker yang hang minat ataupun ada striker yang hang rasa minat gaya permainan. Hang sendiri kenal aku. Aku suka pemain-pemain yang ada skill-skill yang membuatkan permainan tu nampak effortless. Yang mempunyai skill individu yang dah dibuat berulang-ulang kali sampai dia terlalu fluent dalam skill-skill tersebut. Macam Riondy semua kan. Ini pilihan sukar untuk aku. Tetapi aku akan pilih Tirasil hanya kerana aku lebih boleh relate dengan gaya permainan. Seorang striker yang komplit. Kaki kanan, kaki kiri, penalty, set piece, bola di udara, bicycle kick, volley, semua jenis gol dia dah jaringkan. Dan aku lagi minat Tirasil period dia 28 sampai 32 berbanding muda-muda berbanding 22 sampai 28. Sebab cara penyesuaian dia dengan pasukan kebangsaan Thailand ataupun sebelum ni Muang Thong, sekarang ni BGPU. Penyesuaian dia tu gila. Dan hang tahu tak apa yang gila pasal Tirasil? Di BGPU kadang-kadang Ilhan Fandi sekarang ni injured kan, sebelum ni Ilhan Fandi, Iksan kan? Ihsan Ilhan yang pergi Belgium. Ihsan Fandi striker nombor 99 pun kadang-kadang kena bench dengan Tirasil. Hang kena faham, Ihsan adalah the hottest striker, supposedly the hottest striker dekat Asia Tenggara sekarang. Pun kadang-kadang Tirasil lagi menarik daripada dia. So Tirasil dan anda. Minta maaf Mas Bambang, bukan saya tak memilih anda sebab apa. Cuma saya lebih relate dengan Tirasil dan anda. Panas. Macam-macam. Okay, fair enough. Aku rasa itu je pun masa yang kita ada. Cepat sikit nak balik Real ni. Nak balik Real? Training kepada Babas. Takkan saya nak training di Kelana Jaya pula? Tak apalah, asalkan di Real tu anda gaji dibayar on time. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa anda di episod yang akan datang dan kita berharap gaji anda juga dibayar on time menjelang hari raya ini. Jumpa korang minggu depan.